Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Saya perkenalkan diri saya Amar dari Driceworks, pakar design digital. So, hari ni saya nak sharekan pada anda semua 5 tips apa yang anda perlu buat bagi yang baru berniaga. Okay. So, siapa yang baru berniaga? Komen di bawah. Saya baru berniaga. Okay. So, apa khabar semua? Adakah anda semua sihat? Raya? Saya mengucapkan selamat Hari Raya daripada saya dan tim Driceworks pada anda semua. Okay. So, basically, berapa ramai yang berniaga yang follow Driceworks? Tu yang paling penting. Berapa ramai yang berniaga yang follow Driceworks? Komen di bawah. Saya berniaga. Okay. So, saya nak tengok. Hai, mudara. Okay. So, bagi anda yang berniaga, basically-nya berniaga ni bukan mudah. Ada masa kita akan naik terus. Ada masa kita akan drop. Kenapa kita drop? Okay. So, kalau kita berniaga, takkanlah kita terus senang je. Kita terus boleh buat semua benda. Basically, bila kita berniaga ni, kita macam baby. Macam baby. Sama macam baby. Kita berniaga sama macam kita baru lahir. Kalau kita baru lahir, kita tak tahu apa. Kita mesti merangkak dulu. Lepas tu, of course kita barulah merangkak, and then barulah kita bangun sikit, berjalan. Itu adalah proses yang kita alami bila kita baru belajar benda yang baru. Okay. So, sama dengan bisnes ni. Kita tak pernah bisnes. Dah bertahun dah kita hidup, tapi kita tak pernah bisnes. Dengar tahu bisnes ni menjual apa semua kan, tapi kita tak tahu pun macam mana nak buat bisnes. Memanglah nampak mudah. Contohnya kalau macam kita pergi pasar malam. Okay, kalau pergi pasar malam, kita tengok orang jual mutabak kan. Susun mutabak, bakar orang datang membeli. Tapi ikut nasib lah. Kalau macam gerayu orang datang, nasib lah. Tapi kalau macam orang tak datang, orang pergi gerai sebelah, sakit hati tu ada. Tapi kita ingatkan macam berniaga kan. Tapi of course kita boleh counter benda tu, ataupun kita boleh lawan benda tu. Okay. So macam mana kita nak lawan, nak bagi kita punya business kita berjaya. Okay. So ramai yang tak ada ilmu bisnes ataupun tak tahu tentang bisnes. Di sini kesilapan mereka adalah mereka tak tahu, and then at the same time mereka gamble ataupun terus je buat, and then at the same time buang masa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Makin ada masa ada duit, ada masa tak ada duit. Di sinilah kesusahan, di mana susah untuk teruskan hidup. Bagi yang dah berkahwin, mungkin akan bergaduh dengan pasangan, mungkin akan ada isu yang di mana tak best dalam rumah tangga tu. Sebab apa? Memang orang cakap duit bukanlah kebahagiaan. Tapi kalau tak ada duit, mana nak bahagianya? Perut pun lapar, and then everything seems everything jadi macam tak tenteram tau. Because of duit. So bila kita ada duit ni, kita mampu membahagiakan orang-orang sekeliling kita. Contohnya, kita boleh pay back for kita punya family. Kita boleh macam bahagiakan family kita. Apa yang parents kita pernah bagi dekat kita, walaupun sikit, tapi itu sebenarnya the best yang dia bagi. Sebab apa? Itu yang dia mampu bagi, yang sehabis boleh dia bagi. Actually we have to appreciate them. Itu yang paling bagus. Jangan comparekan family kita dengan family orang lain. Okay.
Hi, thank you. Okay, so yang kedua, kita boleh bahagiakan adik-beradik kita. First of all, adik-beradik kita adalah antara orang yang paling dekat dengan kita. Contohnya kalau kita tak suka tengok gelandangan dekat tepi jalan, of course kita tak suka tengok gelandangan dekat tepi jalan. So kita tak nak gelandangan ni macam adik-beradik kita. So kalau gelandangan tu sendiri pun kita tak sanggup nak tengok, kita tak sampai hati nak tengok, kesiannya dia, tak ada tempat tinggal, tak ada makan. Tapi tak mustahil family kita boleh jadi macam tu. Sebab apa? Tak ada orang yang tolong dorang, tak ada orang yang care pasal dorang. So yang paling rapat dengan kita, family kita ni, of course kalau dorang susah, kita nak tolong dorang. And then adik-beradik, kalau pasangan kita nak bahagiakan pasangan kita nak berikan yang terbaik pada mereka. Thank you Tuan Muhammad Nazrul. Okay, so kita nak bahagiakan pasangan kita. So orang-orang yang sekeliling kita ni, of course bila kita dah bekerja ni sebagai satu achievement kita. Achievement ni adalah kita punya orang kata apa? Menang, kita berjaya. Achievement bagi lelaki ataupun bagi lelaki lah. Di pihak lelaki ni, lelaki tanggungjawab dia besar. Contohnya belajar adalah achievement. Kalau kita boleh belajar, kita achievement. Masuk sekolah, kita habis belajar, itu achievement. And then kita boleh sambung dengan kerja, itu achievement kita. Kita dapat kerja yang bagus, kerja yang hebat. And then achievement kita berkahwin. Berkahwin achievement. Tak semua orang mampu berkahwin and sustain ataupun kekal. Ini achievement kita. And then rumah adalah achievement kita. Ni semua achievement kita yang kita, kalau kita dapat capai benda tu, maknanya kita berjaya. Satu, kita punya kejayaan kita. Tak semua orang boleh buat. Lagi kalau kita boleh buat cepat adalah sangat bagus. So macam mana kita nak buat cepat adalah kita kena usaha lah. Sebagai seorang lelaki ataupun orang yang nak berjaya, of course kita kena strive. Kita kena tengok mana satu yang kita boleh buat dulu. Contohnya kita bekerja dengan baik, and then kita beli kereta ataupun kita beli rumah. So basically everything comes daripada duit. Duit menjaminkan kebahagiaan. Kalau kita tak ada duit, everything akan ruins up. So 5 tips bagi orang yang baru berniaga adalah, first thing first, walaupun kita berniaga biasa-biasa je, kita kena tengok company-company yang besar. Contoh company-company yang besar adalah company macam yang orang kita tengok dah lama dalam pasaran. Contohnya 5 ke 10 tahun. Apa yang ada dengan diorang? Contohnya kalau saya boleh sharekan dengan anda semua, kalau kita tengok paling simple, kita boleh tengok Mercedes. Kalau kita tengok Mercedes, kita tengok hari ni Mercedes dah berjaya. So kita tak tahu kisah macam mana Mercedes tu berjaya. So kita jangan comparekan Mercedes dengan kita sekarang. Masa mula-mula, contohlah kalau Mercedes basically 100k ke atas, 100,000 ke atas. Kalau yang baru lah kan, 200,000, 300,000. Of course orang yang baru bekerja ni tak mampu nak membeli. Itu kalau masa sekarang, masa dia dah well established, maksudnya dia dah berjaya. Kalau masa mula-mula dia bangunkan benda tu, macam mana dia buat? Macam Apple juga, phone. Contoh macam phone dulu. Masa dulu kita pakai phone RM100, RM200 je. Itu pun kita dah rasa mahal sangat. Tapi macam mana sekarang phone boleh sampai RM5,000, boleh sampai RM7,000. Nanti tak mustahil sampai RM10,000, RM20,000. So di mana di sini kita kena tengok perjalanan apa yang mereka buat untuk mereka bangunkan sesebuah brand iaitu nama. Business ni bukan pasal produk. Produk adalah kemudian. Yang paling penting sekali adalah nama bisnes. Okay, contoh saya bagi, kalau kita tengok kereta dekat jalan, of course semua orang takkan ingat setiap model. Kalau model-model yang biasa tengok tu, okey lah. Macam Myvi, macam Kancil, kita biasa tengok. Macam ini. Tapi certain model, macam model-model yang baru keluar, tak semua orang alert.
Tak semua orang tahu. Tapi daripada mana yang kita tahu? Daripada dia punya logo. Basically kita tengok, logo Mercedes. Ni logo Ferrari ni. Daripada situ je kita dah tahu. Okay, so biasanya kalau kita orang yang biasanya tak boleh nak tak minat kepada Mercedes ataupun Lamborghini, ataupun orang yang tak minat kepada Honda, diorang tak akan tahu model yang baru. So apa yang diorang boleh tengok daripada logo dia, mungkin dekat tayar, mungkin dekat bonnet dia kan, bonnet depan ataupun belakang. Itu adalah orang kata dia punya image yang dia ni. Sekali orang tengok logo dia, orang dah tahu dah daripada company mana. So biasanya bagi anda yang berniaga, tak kisahlah anda berniaga agent, dropship, ataupun anda stokis ke, ataupun anda punya produk sendiri, paling penting adalah anda jangan jual produk dulu, anda jual nama dulu. Nama anda. Siapa nama anda? Kalau anda wujudkan satu nama, rugi tau. Kalau kita dah berniaga 5 ke 10 tahun ataupun setahun pun, setiap hari ada 365 hari, rugi dah. Orang tak kenal nama kita. Basically bila orang tengok kita ni 60 kali, 66 kali baru dia akan ingat kita. Sekali dia tengok kan, dia akan macam dia scroll je. And then kali yang kedua dia tengok, of course dia akan macam teringat balik apa video yang kita buat sebelum ni. And then kali ketiga, keempat, barulah dia macam boleh layan kita, sebab dia dah pernah tengok kita. That's why lah, masa setahun pun sangat penting bila kita always untuk tunjukkan kita punya identity, kita punya nama, supaya orang kenal kita. Kita daripada mana, apa yang kita jual kan. Bila orang dah kenal kita, barulah daripada situ kita akan masukkan kita punya produk sikit-sikit. Itulah yang paling penting. So that's why ramai orang yang macam dia rasa tak perlu nama ni. Itulah yang rugi dia. And then ada yang paling basic, iaitu kalau macam kami biasa handle untuk nama-nama ataupun design untuk the business. So basically saya nak beritahu apa yang boleh memudahkan, apa yang boleh memudahkan anda semua untuk pilih nama. Okay, so yang ramai orang yang nak wujudkan nama ni, diorang ambil masa tau. Ambil masa dalam 2 bulan, 3 bulan, mungkin dalam setahun. So bila dah ambil masa lama sangat ni, dia dah pening dah. Dia fikir dekat nama ni, aku kena buat nama ni, nama untuk syarikat. Tapi dalam masa yang sama pula, dia bila dia fikirkan satu benda ni, and then nak dapat dia nak buat satu benda yang lain ni, dia dah stuck. Yang ni tak settle lagi ni. Malam dia fikir, and then masa tidur dia fikir, besok dia fikir lagi. So benda tu dah membuatkan bila kita tak selesaikan satu benda ni, kita akan drag one by one. Okay. And then itu yang saya akan sharekan di last live saya, macam mana nak dapatkan nama yang betul. Okay, so nak tahu dalam masa sehari je boleh settlekan nama yang bagus, please stay. Okay. And then yang kedua, okay, untuk yang ini basically untuk yang start up lah, yang baru berniaga. Tapi tak bermaksud yang dah lama berniaga tak buat benda yang ni, 5 perkara ni. So 5 perkara ni mungkin anda boleh lagi orang kata perbetulkan, okay. And then yang kedua is about macam business card. Okay, business card ni nampak macam mudah, nampak macam tak penting, tapi business card dengan nombor telefon, business card ni pada saya lagi penting. Okay, kenapa saya cakapkan business card ni penting? Contohlah business card ni dia sangat, Allahu Akbar, business card ni dia sangat penting sebab kalau kita bagi nombor telefon, contohlah kalau kita jumpa orang dekat tepi jalan kan, kita jumpa kawan-kawan kita mungkin, ataupun macam kita berbual lah, kita beli makanan dekat
kita beli makanan. Macam saya pernah beli curry puff lah dekat ini, curry puff pagi. And then at the same time makcik tu dia berniaga. Dan saya pernah lah bagi business card untuk makcik tu try untuk contact saya, which is saya nak bantu dia. Saya nak bantu dia untuk dia kembangkan business dia. Mungkin dia boleh naikkan dia punya business dia ke tahap another level. Kalau kita tengok, walaupun berniaga burger, walaupun berniaga curry puff, itulah yang paling orang kata agresif, yang kita tak nampak sekali. Sebab apa? Walaupun kita berniaga di tepi jalan, contohlah sekarang ni masa PKP, which is baru lagi PKP, dalam pada saya tak lama, tak 10 tahun, tak 20 tahun. Tapi macam mana PKP ni boleh orang kata stuck kan berniaga, orang yang berniaga. Sebab dalam mentality, dalam mindset semua orang, dikatakan PKP ni you have to duduk rumah. You kena duduk rumah. Bila dah mula duduk rumah sehari, 2 hari, 3 hari, orang akan terbiasa kena duduk rumah. And then hari-hari kita ditunjukkan dengan perkara-perkara yang kurang menyenangkan hati. Contohnya kita ditunjukkan macam orang kena warded ataupun kena tahan sakit kan. And then daripada situ kita jadi macam risau. Kita takut, kita tak nak duduk dekat situ. That's why lah kita ambil inisiatif di mana kita nak elakkan benda tu. So ramai orang yang tak keluar. Dulu masa makcik, contohlah makcik ataupun pakcik jual di tepi jalan, Diorang ada still, memanglah tak berapa macam tinggi sangat, tapi okay, lepas untuk perbelanjaan. And then ada pekerja, it's good, bagus. And then Bila dah jadi macam ni, dia lagi biasanya cukup-cukup. And then jadi macam ni, dia lagi drag diorang down, lagi turunkan diorang punya capacity lagi. So terpaksa diorang daripada 5 pekerja jadi 2 pekerja, and then quantity tu jadi makin lagi sikit. Makna business tu dia tak boleh macam sama, and dia tak boleh grows. So macam mana, apa yang dia perlu buat? Biasanya kalau macam business card ni mungkin dia boleh bagi. So customer yang tak nak keluar, dorang nak menjaga keselamatan, mungkin dorang ni boleh contact makcik ni. Nampak tak? Dorang boleh contact makcik ni. Assalamualaikum makcik, saya yang pernah membeli dengan makcik, okay, which is saya selalu beli curry puff dengan makcik ataupun nasi lemak sambal lebih dengan makcik. Okay, so makcik, saya dah lama duduk dekat rumah ni, saya teringin sangat makcik punya nasi lemak ataupun curry puff. Okay, so boleh ke makcik hantar Allahuakbar, makcik hantar dekat rumah saya. Mungkin dia nak hantar hari tu je, mungkin dia nak hantar 2 hari sekali, ataupun tiap-tiap hari. So daripada situ makcik tu punya ni makin bertambah. Mungkin makcik boleh charge on delivery ataupun free delivery kan. Collect daripada rumah ke rumah, rumah ke rumah makcik tu boleh buat. So daripada situ, bagus dah satu teknik marketing dah. So baguslah ada business card ni. And then another part adalah business card ni berbeza daripada orang kata nombor telefon. Hai Tuan Safri Ramli. Okay, so business card ni bagus lagi daripada nombor telefon, which is kalau kita bagi nombor telefon, mungkin orang akan simpan, mungkin orang tak simpan. Macam kes makcik tadi. Makcik tadi dia pun tengah sibuk, and then dia tak rasa benda tu penting lagi bagi dia, dia tak simpan. Okay, tapi kalau business card ni kita bagi, kita ada macam orang kata the real product. So makcik tu akan nampak cantik business card tu. Of course dia akan simpan elok-elok dekat dalam dia punya purse. Okay, and then bila tiba-tiba dia buka, dia nak cari kad bank ke, kad apa ke, dia always nampak kita punya kad. Dia teringat mindset dia, dia nak try contact kita nanti. So business ni macam kita, bukannya kita jumpa customer hari ni akan jadi.
Tapi mungkin akan jadi, mungkin dia akan gunakan nanti. Which is kalau kita tanam benih hari ni, InsyaAllah makin lama dia akan apa nama dia tu, grow makin lama. So kalau customer makcik tu dah ada 50, makin lama jadi 100, jadi 200 anak-anak dia. That's why lah business tu dia akan berkembang. Makin lama dia akan berkembang. Okay? So penting ke tak penting business card? So komen di bawah. And then yang ketiga adalah, lepas dah business card, kita kena ada receipt. Okay. So receipt kenapa penting receipt? Receipt ni adalah orang kata bagi orang yang berniaga ni, receipt ni sangat penting. Kalau boleh receipt tu janganlah receipt yang beli. Kalau beli dekat kedai tak ada nama company kita. Kalau boleh kita buat invoice yang ada nama company kita. Bila orang tengok, orang jadi macam trusted. Orang manusia ni, pembeli ni, dia punya hakikat dia ataupun kebiasaannya, dia akan rasa jatuh cinta dengan company yang well established. Ataupun nampak gah, nampak professional. Contohnya kalau dia datang kat office kita, dia nampak orang layan dia dengan bagus, dia nampak staff kita pun educated, staff kita pun dalam keadaan rapi. So customer ni dia jadi macam suka, dia jadi macam impress. Dia jatuh hati dengan keadaan kita punya perniagaan. Itulah yang paling penting. So invoice ni kalau boleh ada kita punya nama company. Kalau boleh logo company kita, paling penting. So bila ada invoice ni, kalau bagi orang yang berniaga, diorang ni boleh masukkan dalam diorang punya company punya inilah purchase. Receipt tu which is diorang akan compilekan untuk diorang compilekan untuk inilah account nanti. Untuk setahun punya account. So sangat penting receipt ni. Nampak mudah je receipt, orang beli receipt kan. Tapi sometimes ada peniaga yang tak bagi receipt pun. Tu sangat rugi. And then okay, so receipt pun sangat penting. And then yang keempat is letterhead. Letterhead ni lebih kurang macam invoice, penting juga. Letterhead ni kalau kita nak paling penting letterhead ni contoh kalau kita nak hire pekerja ataupun kita nak bagi surat rasmi ataupun kita nak masuk tender ke apa ke kan, letterhead ni sangat penting. Nampak kalau kita nak masuk kerja-kerja kerajaan ke apa ke, untuk kita punya job, company kita nak masuk, kena ada letterhead ni. Letterhead ni sangat penting. So letterhead yang keempat, logo, business card, invoice, letterhead. Yang kelima ni adalah website. Website, kenapa ada website? Walaupun jualan biasa-biasa je. Okay, kalau kita tengok Shopee dia guna apps. So ada choices lah, ada pilihan. Sama ada application ataupun website. Dua-dua ni penting. Supaya bila memanglah kalau kita buat apps, hari ni orang tak guna, tapi makin lama orang akan ajak kawan-kawan diorang ni guna. So always lah kita kena buat marketing apps ataupun website ni. So kita wujudkan hari ni, walaupun kita buat dalam 10 tahun, 20 tahun, nanti benda tu akan ramai orang pakai. Macam Shopee bukannya buat hari ni baru dia berjaya. Macam GrabFood, Foodpanda, dulu kurang orang pakai. Tiba-tiba masa PKP, kita tak tahu kan, kita tak predict pun benda ni. Macam Shopee juga, tiba-tiba masa orang duduk rumah, semua orang gunakan. Sebab apa? Dah tak boleh shopping, dah tak boleh pergi mall apa semua. Boleh pergi, tapi dalam orang kata terhad, limited. Tapi benefit dekat Shopee ni, kita boleh tengok ada produk A, produk B. Tapi kalau dekat mall ni, kita kena pergi satu-satu kedai. And kedai tu, sebelah kedai baju, sebelah lagi kedai topi. Dia tak sama. Dia tak satu line kedai baju je. Tak, bukan macam tu. So bagus Shopee ni. Ada banyak pilihan yang boleh tengok. So sekarang baru kita realise benda tu boleh pakai. And
bila seorang realise, bila seorang customer kita tahu benda tu penting ataupun sangat bagus, kita akan attract lagi, kita akan bagi tahu lagi 5 kawan kita. So bagus bila makin ramai makin ada orang ajak kawan. Makin lama makin ramai orang gunakan kita punya platform, and daripada situ business kita akan grow. This is process of business. Okay, so itulah 5 perkara yang sangat penting yang saya beritahu pada anda semua. And then paling penting 5 platform ni kalau boleh gunakan designer yang sama. Sebab apa? Bermula daripada logo, business card, invoice, letterhead, website ni kena ada orang kata similarity ataupun consistency. Dia kena sama. Warna dia ataupun elemen dia, dia kena sama. Sebab apa? Contohlah Coca-Cola dia menggunakan warna merah, semua warna merah. Walaupun dia punya tray Coca-Cola tu, yang tempat letak botol dia tu warna merah juga. Poster dia warna merah, dia punya botol warna merah, dia punya penutup warna merah. So kita nampak consistency dengan similarity. Supaya orang boleh tengok warna merah Coca-Cola, warna oren FNN, Mirinda. So orang boleh recognize, orang boleh kenal daripada situ. Okay. And then saya nak bagi tahu tips macam mana anda nak selesaikan logo dalam 1 hari. First thing first, logo ni jangan gunakan nama yang tak elok. Gunakan nama yang bagus. Contohnya kalau logo apa-apa logo, okey, pastikan anda guna kalau boleh 3 suku kata. Contohnya 3 suku kata ni adalah BMW, okey, KFC, ataupun kalau nama yang panjang still 3 suku kata juga. Contohnya Mercedes, ataupun 3 suku kata ataupun bawah lagi daripada tu, ataupun macam Audi, macam tu lah. Kenapa? Sebab kalau boleh kita nak nama yang senang orang ingat, nama yang orang mudah ingat. Walaupun nama kita panjang, contohlah ada nama orang Nurul Syafiqah ataupun Muhammad Izwan, daripada situ orang akan ingat nama Wan ataupun Pika. So orang akan ambil nama yang singkat, yang senang orang ingat. Kalau kita bagi nama panjang-panjang, the best in town, the best food, of course orang susah nak ingat. Orang macam bila dia susah nak ingat, dia tak nak ingat produk yang anda buat. Sebab kalau dia senang ingat, dia akan bagi tahu kawan-kawan dia, dia akan ceritakan pada kawan-kawan dia. Mudah untuk dia buat marketing. Okay, so from there bagus untuk ada nama, untuk mudah orang ingat. Nama tu janganlah ada nama maksud yang tak baik. Saya ceritakan kisah sikit. Masa Darlie, ubat gigi Darlie masuk Malaysia, diorang gunakan nama Daki. Okay, so bila gunakan nama Daki ni, of course Daki ni kalau Malaysia orang tak suka. Daki ni hitam-hitam, kerak-kerak kan, orang tak suka. So daripada situ orang dah ban dah, macam dah tak nak lah pakai Darlie ni. Sampai sekarang kalau kita perasan, kalau membeli di kedai, orang akan beli Colgate, common yang biasa dah biasa orang pakai. Okay, so ingat, berniaga walaupun lama mana pun, pastikan ada nama first daripada logo paling basic. Walaupun benda ni simple, tapi benda ni menjadikan impak besar pada bisnes anda. Logo first, and then business card, invoice, letterhead, website. Semua ni sangat bagus untuk anda kembangkan bisnes anda. Kita tengok kalau bisnes besar ada benda ni, kenapa kita tak nak buat? So jangan egokan diri anda, pastikan anda buat. Tapi jangan buat dalam masa yang sama. Maksudnya, biasalah kalau anda buat bisnes, anda perlukan rolling modal. Boleh buat satu persatu. Bulan ni buat logo, bulan depan buat business card, invoice, letterhead. So daripada situ bisnes anda akan growing by part. Okay,
InsyaAllah dalam setahun, satu persatu anda akan achieve. So itu saja daripada saya, Ammar. Saya doakan semoga anda berjaya dunia akhirat. InsyaAllah saya doakan semoga bisnes anda dipermudahkan segala urusan. Selamat ber-PKP pada anda semua. InsyaAllah sama-sama kita bangunkan bisnes kita. Jangan down. Okay. So sharekan pada rakan-rakan bisnes anda, pada ejen dropship, stokis anda. Kalau anda founder, nasihatkan ejen stokis dropship anda untuk buat perkara-perkara ni. Sebab apa? Kalau mereka berjaya, anda akan berjaya. Sebab mereka adalah tim anda. Okay? So support each other. Of course, we can make it better. Okay? Assalamualaikum. Jika anda ada sebarang pertanyaan atau nak bercakap dengan tim kami secara percuma, saya ada tinggalkan link di copywriting saya. Pastikan anda tekan link tu ataupun komen, kami akan hubungi anda, InsyaAllah. So itu saja daripada saya. Terima kasih buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.